Salam sejahtera, saya Ibrahim Sani dan ini adalah agenda Awani. Pemilihan Parti Keadilan tahun ini menyaksikan pertandingan menarik apabila bekas Ahli Parlimen Pandan, Saudara Rafizi Ramli mengumumkan hasrat beliau untuk bertanding jawatan timbalan Presiden parti itu dan kembali sekaligus kembali ke arena politik. Rafizi bersama kami pada hari ini untuk memberikan pandangan beliau tentang keadaan politik negara serta menjelaskan hala tuju Parti Keadilan menjelang PRU 15 yang akan datang ini. Terima kasih Raf kerana meluangkan masa bersama kami. Soalan pertama saya adalah tentang tindakan ataupun hasrat Rafizi untuk bertanding. Mengapa tidak bertanding terus kerusi Presiden? Mengapa kena target timbalan Presiden? Sebab bagi saya cukup jelas bahawa satu-satunya calon Perdana Menteri yang berkebolehan untuk menarik minat pengundi yang tidak bersetuju dengan BN atau PN adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isunya ialah bukan soal presiden atau kedudukan. Isunya ialah bagaimana kita ingin memperkukuhkan persiapan PKR dan Pakatan Harapan untuk masuk dalam pilihan raya umum akan datang dengan lebih berkeyakinan selepas kita tewas dalam 4 pilihan raya negeri. Dan dari banyak dapatan yang data yang kita telah tengok dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, sebahagian besar puncanya ialah kerana pengundi atas pagar merasakan terpisah daripada diskusi politik negara kerana dilihat bagaimana gabungan-gabungan politik yang ada ini lebih kepada untuk mendapat kuasa tetapi tidak sangat menumpukan kepada isu harian dan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi dari segi itu saya dan sahabat-sahabat dapat membantu supaya kita boleh membawa kembali diskusi politik negara ke arah pilihan raya umum akan datang supaya lebih tertumpu kepada soal harian, soal ekonomi, soal anak muda, soal pekerjaan dan sebagainya. Dan itu sumbangan yang paling besar dan sebahagian daripada kami tidak begitu berminat dengan jawatan, tetapi kita nak pastikan bahawa kemajuan yang kita telah capai sehingga menyebabkan perubahan politik negara dalam tahun 2018 itu dapat diteruskan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi tempat yang terbaik ialah masuk di peringkat timbalan Presiden supaya kita dapat memperkuatkan jentera dan juga naratif dan juga persiapan ke arah pilihan raya umum. Dalam acara Ayuh Malaysia yang Rafizi buat baru-baru ini, menyaksikan beberapa pucuk pimpinan keadilan dan juga personaliti dalam keadilan hadir bersama. Ini memberikan satu signal kepada mungkin perwakilan keadilan untuk melihat siapa yang bersama Rafizi sekarang. Adakah ini satu observation yang fair to be made? Tidak juga, kerana fokus kami ialah pilihan raya umum akan datang. Dan daripada beberapa siri pilihan raya negeri yang lepas, kita lihat bahawa pengundi atas pagar sedang mengalami kelesuan politik. Dan sokongan utama kepada PKR dan Pakatan Harapan selama ini adalah daripada golongan pengundi atas pagar. Dan sebahagian besar pengundi atas pagar ini adalah pengundi yang lebih muda, yang umurnya dalam 40-45 tahun ke bawah. Dan mereka sudah tentu lebih berminat dengan pimpinan ataupun tokoh politik yang they can relate to, yang dia rasa macam melalui kehidupan yang sama seperti mereka. Jadi pimpinan atau personality politik yang kita bersetuju untuk gerakan Ayuh Malaysia ini adalah dari kalangan pimpinan akar umbi yang memang sudah pun menjalankan beberapa perkara ataupun program ataupun projek dengan penduduk setempat. Jadi mereka ada pengalaman. Contohnya YB Likang, dia memang mengusahakan satu ladang vanila yang menanam vanila kemudian dijual di China dan dapat menjana pendapatan di kalangan anak muda di sekitar. Jadi kita pilih mereka yang kita rasa
bukan sahaja boleh bercakap tetapi telah ada pengalaman membuktikan bahawa beberapa perkara yang kita ingin tunjulkan, contohnya untuk kembali kepada soal makanan, soal bekalan makanan yang mencukupi, kan, soal food security dan sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang memang sudah ada rekod di akar umbi yang baik. Saya tahu sudah tentu akan ada orang kata ini adalah satu isyarat dan sebagainya. Tapi pada pandangan kami, soal pemilihan itu adalah soal yang kedua kerana kita tidak cukup masa. Kalau tengok kepada keadaan semasa, besar kemungkinan pilihan raya umum dalam 3-4 bulan akan datang. Kebetulan pemilihan keadilan juga berlaku dalam tempoh yang sama, kan. Jadi kalau diberi pilihan, bagi kami lebih baik kita tumpukan untuk kita menjana rasa teruja di kalangan pengundi atas pagar, di kalangan rakyat biasa, di kalangan sukarelawan, kerana itu yang sebenarnya banyak membantu dalam pilihan raya umum yang lepas. Kalau contohnya apa yang kami lakukan melalui Ayuh Malaysia ini dapat menarik minat juga pengundi-pengundi di dalam keadilan dan menyumbang kepada pemilihan, dan saya rasa itu satu bonus. Tetapi segala yang dirancang setakat ini adalah begitu fokus kepada pengundi di luar dan bukan di dalam keadilan. Jadi Rafizi, melalui Ayuh Malaysia kita pun dah baca, dah lihat beberapa berita tentang acara itu. Ini juga menerangkan beberapa tawaran yang Rafizi sedia beri kepada rakyat secara am. Memang benar perwakilan keadilan mungkin sedang menonton wawancara ini dengan lebih teliti. Tetapi Malaysia bukan perwakilan PKR, Malaysia sangat besar dan sangat luas. Jadi kita pun nak dengar juga pandangan Rafizi tentang apa hala tuju dan corak langkah yang Rafizi ingin bawa dan bantu Datuk Seri Anwar melalui platform Timbalan Presiden itu. Soalan yang pertama yang mungkin di atas minda saya adalah tentang keberkesanan PKR untuk strike a negotiation dengan parti-parti dari Borneo, mungkin GPS, mungkin parti-parti dari Sabah, kerana menang di Semenanjung tidak semestinya menang di Putrajaya. Apakah strategi Rafizi untuk menarik teman-teman di Borneo untuk bersama dengan keadilan kali ini? Kalau kita lihat kepada pilihan raya umum yang lepas, kan, Pakatan Harapan dan PKR dan rakan-rakan yang lain mendapat kerusi yang memadai untuk membentuk kerajaan persekutuan tanpa pun ada bantuan daripada gabungan-gabungan parti Sabah Sarawak yang sebelum ini selalunya berpihak kepada Barisan Nasional. Jadi soal untuk mendapat persetujuan atau rundingan dengan parti-parti dari Sabah Sarawak ini tidak timbul kalau kita dapat menjalankan kempen yang benar-benar serasi dengan penduduk di Sabah dan Sarawak. Selain daripada isu setempat yang jelas, contohnya soal hak dan kesamarataan ekonomi di antara Sabah Sarawak dengan Semenanjung Malaysia, isu yang paling besar ialah isu yang sama yang dialami oleh penduduk dan juga pengundi di Semenanjung. Dia isu pekerjaan, malah keadaan isu pekerjaan di Sabah dan Sarawak lebih teruk daripada sini. Kalau kita di sini merasakan bahawa tidak ada peluang pekerjaan yang mencukupi untuk anak-anak muda yang mendapat pendidikan baik di peringkat sijil, diploma dan ke atas, keadaan itu berkali ganda lagi tinggi di Sabah dan Sarawak. Kalau kita bercakap tentang harga barang naik mendadak di Semenanjung, keadaan itu berkali ganda lebih mahal di Sabah Sarawak. Keadaan, kalau apa pun masalah yang kita ada di sini, masalah yang sama juga timbul di Sabah dan Sarawak, tapi kali 2, kali 3 dari segi teruknya, kan. Jadi pandangan saya, kita berjaya mendapat sumbangan kerusi sehingga membentuk kerajaan dalam PRU ke-14 tanpa perlu rundingan dengan parti-parti Sabah dan Sarawak ini, kerana orang Sabah dan orang Sarawak juga adalah orang Malaysia yang betul-betul memahami isu yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Jadi sebab itu, kecuali kita kembalikan semula naratif dan juga fokus
PKR dan Pakatan Harapan kepada isu pokok yang betul-betul membawa kesan kepada pengundi di seluruh Malaysia, itu jalan yang terbaik untuk kita mendapat kerusi yang mencukupi dari Sabah dan Sarawak. Kita tak perlu menang semua. Kita hanya perlu menang cukup kerusi daripada Sabah, cukup kerusi daripada Sarawak untuk membantu apabila digabungkan dengan kerusi-kerusi yang menangi di Semenanjung untuk membentuk kerajaan. Kalaupun memerlukan rundingan dengan Sabah dan Sarawak, sudah tentu kalau isu yang dibawa itu menjana momentum sehingga memenangi kerusi yang menjadikan Pakatan Harapan blok terbesar di dalam parlimen, itu memberi kelebihan dalam rundingan. Keadaan yang berlaku sebelum ini ialah kerana apabila berlaku lompat parti daripada PKR sendiri, daripada Bersatu dan parti-parti lain, komposisi ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat sekarang ini menyebabkan kita tidak ada banyak percaturan untuk menggabungkan ahli-ahli parlimen yang serasi. Jadi itu memberi kuasa rundingan yang begitu tinggi kepada beberapa parti di Sabah dan Sarawak. Walaupun mereka mungkin tidak serasi dari segi ideologi dan pembawaan dengan PKR dan Pakatan Harapan. Ya. Sebab itu bagi saya, usaha untuk terus berunding itu mungkin sudah sampai masanya dihentikan kerana kita perlu tumpu kepada PRU akan datang. Dan kalau kita dapatkan kerusi yang baik, maka rundingan itu akan dapat dipermudahkan kalaupun perlu rundingan. Tapi perkara pokok dia, mestilah membina kekuatan PKR sendiri, membina kekuatan PH sendiri, dan kekuatan dalam pilihan raya diukur dengan seberapa banyak kita berjaya mendekati dan memenangi hati pengundi atas pagar. Dan itu yang sangat-sangat kritikal dan kronik yang perlu dimulakan sekarang, bukannya soal percaturan politik, soal rundingan dan sebagainya. Itu pandangan saya dan saya harap kalau kita berjaya lakukan, itu boleh memberi kelebihan kepada PKR kalaupun ada keperluan untuk berunding selepas PRU 15 nanti. Soalan yang seterusnya agak panjang, sikit kita nak beri konteks. Sebab ramai yang menyatakan bahawa kedatangan semula Rafizi ke dalam Parti Keadilan memberikan sebuah nafas baru terhadap parti itu. Tetapi Raf sebenarnya orang lama antara orang-orang yang awal dalam pembentukan parti politik ini. Dan Rafizi juga dipetik oleh media menyatakan bahawa it's unfair to say I withdrew ataupun mungkin tidak tepat menyatakan bahawa saya keluar daripada parti. Facing 14 cases and 5 years jail. Selesai sudah benda tu. Tapi kenapa Rafizi menunggu sekian lama untuk kembali? Apakah faktor yang membawa Rafizi pulang sekarang? Dan yang penting sekali, what changed in terms of the decision to leave and to come back? Saya memang tak pernah berminat dengan politik. Yang itu semua yang sahabat-sahabat yang tahu, memang setiap kali saya bersetuju untuk ke lapangan politik, ia adalah untuk sesuatu yang khusus. Sebab saya tidak ada minat sangat dengan jawatan awam. Saya orang korporat, dilatih dalam bidang korporat. Minat saya menguruskan perniagaan dan sekarang pun saya ada perniagaan sendiri, saya ada kaki tangan sendiri dan sebagainya. Cuma setiap kali, setiap satu generasi berlaku perubahan di negara ini. Dan oleh kerana ramai kawan-kawan saya dan juga sekarang zaman media sosial, ramai yang kita berhubung dengan Facebook dan juga dengan Twitter dan sebagainya. Jadi kali pertama contohnya 1999, ialah kerana yang berlaku itu, saya rasa terpanggil untuk membantu, menyumbang kepada usaha untuk membebaskan Datuk Seri Anwar. Jadi sebab itu bila walaupun jawatan saya dalam parti pada ketika itu 2003-2004 tinggi, ahli majlis pimpinan yang pusat yang paling muda, tapi saya rasa saya tidak berminat dengan politik. Jadi saya undur diri dan bagi saya itu sepatutnya semangat di dalam politik, bukannya berlumba-lumba untuk mendapat jawatan. Kita sepatutnya hanya menawarkan diri
kalau khidmat kita itu boleh memberi sesuatu kesan positif kepada perjuangan, kan. Begitu juga tahun 2010-2011, atas permintaan kerana PKR pada ketika itu baru mentadbir negeri Selangor, jadi diperlukan tenaga profesional daripada korporat untuk membantu merancang ekonomi dan juga merancang program-program di Selangor. Jadi saya pun mengambil cuti daripada kerjaya korporat saya. Saya tinggalkan kerjaya korporat dan membantu parti sehinggalah menang 2018. Dan matlamat saya pada ketika itu mudah saja. Saya nak tengok berlaku peralihan kuasa di negara ini secara demokratik buat kali pertama. Kerana pengundi ni bila dia dapat rasa yang mereka boleh menukar kerajaan secara demokratik, mereka akan tukar kerajaan. Jadi itu akan membantu negara dan masyarakat di masa akan datang, kerana zaman yang parti politik berkuasa sampai bila-bila sudah berakhir. Setiap kali pilihan raya, setiap parti politik yang sebelah mana pun perlu lakukan yang terbaik untuk memenangi hati pengundi, kan. Jadi matlamat itu telah dicapai tahun 2018. Jadi sekali lagi bagi saya, I've done my bit. I will live, and saya harapkan mereka yang mendapat amanah dan jawatan itu lakukan yang terbaik. Cuma keadaannya berbeza selepas beberapa siri pilihan raya negeri yang lepaslah. Saya memang tidak ada niat langsung. Kalau saudara tanya apa yang berubah, what exactly has changed, apabila Pakatan Harapan dan PKR tidak ada kejayaan besar di Sabah, kita boleh bagi alasan itu mungkin faktor tertentu di Sabah, kan? Tapi itu dapatan data yang kali pertama selepas PRU 2018 bahawa ada masalah. Kemudian di PRN Melaka ada dapatan yang sangat membimbangkan, tapi pada ketika itu kita boleh lagi bagi alasan bahawa strategi tak betul. Apabila menerima beberapa tokoh daripada UMNO, itu tidak disenangi oleh pengundi PKR dan Pakatan Harapan sendiri. Jadi itu menyebabkan keputusan yang teruk. Kemudian Sarawak, keputusan yang buruk bagi PKR, masih lagi kita boleh bagi alasan. Tetapi dengan PRN Johor, setelah ada 4 siri data, dan data ni kalau mengikut sains data, apabila ada siri data yang banyak untuk satu tempoh yang panjang dan dia ada correlation, but there is a strong correlation, ada korelasi menunjukkan bahawa pengundi yang mengundi Pakatan Harapan tahun 2018 dahulu telah meninggalkan PKR dan Pakatan Harapan dan beralih kepada Perikatan Nasional. Sebab itu kita tengok di Johor, walaupun kehadiran Perikatan Nasional itu di bawah, masih lagi baru, dan PAS tidak pernah kuat di Johor sama ini. PAS tidak pernah dapat lebih daripada 4-5% undi di Johor. Tapi keputusan menunjukkan sedang Barisan Nasional tidak mendapat undi yang bertambah, undinya lebih kurang sama, peratusan 30 ke 40%, tiba-tiba tempat kedua itu diambil oleh Perikatan Nasional, sekitar 28%. Bila dicampur undi PKR dan PH dan muda, kerana muda itu sebenarnya bergantung kepada sokongan daripada pengundi Pakatan Harapan, kan, hanya lebih kurang 30%. Itu mengesahkan bahawa pengundi-pengundi atas pagar yang dalam 2018 mengundi PKR dan Pakatan Harapan telah beralih kepada Perikatan Nasional. Kalau ini tidak diselesaikan dengan segera, PKR dan Pakatan Harapan berhadapan dengan keadaan di mana politik negara untuk tempoh 5-10 tahun akan datang akan terbahagi kepada 3 gabungan besar, BN, PN dan juga PH dan PKR. Dan dalam dinamik 3 gabungan seperti di negara-negara lainnya, pengundi atas pagar memilih 2 gabungan terbesar dan bukan gabungan ketiga. Gabungan ketiga akan terus jatuh dan jatuh dan jatuh, kan. Dan itu yang telah berlaku daripada Sarawak, daripada Sabah ke Melaka ke Sarawak. Tahap sokongan itu terus jatuh dan jatuh dan jatuh. Kalau itu berlaku, maknanya untuk 10 tahun akan datang,
pengundi tidak ada pilihan kecuali dua gabungan yang sebenarnya sepupu sepapak. Dia tak ada beza. Antara VN yang tunjangnya UMNO, yang bentuk politiknya ialah soal Melayu dan tidak terlalu menekankan kepada inovasi dasar dan bagaimana menyelesaikan masalah. Di sebelah kiri pula, sepupunya PN pun sama sebab Bersatu Parti Sepihan UMNO. Digabungkan pula dengan PAS yang memang tumpuannya makin lama kepada soal UMNO, ditambah lagi dengan soal agama. Dan apabila kita ada dua gabungan yang rencam politiknya itu bukan soal permasalahan rakyat, bukan soal kerangka dasar, mereka akan saling bersaing mengenai siapa lebih Melayu. Jadi rakyat akan dibentangkan dengan dua pilihan yang tidak akan membantu menyelesaikan masalah mereka. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh rakyat ini semakin meruncing. Dia bukan lagi soal sedikit. Dia soal kerangka. The economic problem is no longer a symptom. Is a huge systemic issue yang memerlukan pendekatan dasar yang jauh lebih radikal dan yang inovatif. Kan? Antara sebab mengapa pengundi atas pagar telah berubah hadi, senang kata, adakah itu mungkin disebabkan personaliti-personaliti yang sama, yang tetap menjawat jawatan yang sama? Adakah ini isu dia? Saya rasa isu dia lebih kepada rentetan-rentetan yang berlaku sejak 2018. Dia bukan soal individu semata-mata, kan? Sebab pandangan saya apabila kita melihat data daripada pengundi atas pagar, bila saya kata data ni maksudnya dapatan, maksudnya mathematical modelling, apa yang penting untuk mereka, kan? Sebahagian besar pengundi atas pagar, dia tidak begitu peduli tentang individu, kerana dia bukan minat politik sangat. Dia minat penyelesaian. They actually want to know how is it going to be different this time around, kan? Jadi sejak 2018 apabila Pakatan Harapan mengambil alih kuasa, dia banyak pertembungan di dalam sesama parti di dalam Pakatan Harapan ketika itu kerana Bersatu menumpukan sepenuhnya untuk memperkukuhkan keadaan dia, bermula dengan mengambil ahli parlimen yang lompat daripada UMNO, kemudian campur tangan dalam soal politik PKR, kemudian cuba untuk menidakkan peralihan kuasa dan sebagainya. Jadi 2 tahun rakyat melihat kami bagi kamu mandat tetapi fokus kamu ialah sesama kamu. Kemudian berlaku syaratan. Sekali lagi perkara yang sama. Ini soal sekarang siapa nak jadi menteri, siapa nak jadi Perdana Menteri. Kemudian soal cuba mendapatkan sokongan pula daripada UMNO untuk menukar Perdana Menteri. Kemudian tukar lagi Perdana Menteri. Jadi mereka akhirnya merasakan selepas 4 tahun, politik di negara ini sebenarnya bukan soal rakyat. Soal beberapa kerat golongan yang kalau menang mereka jadi menteri. Tapi itu tidak melahirkan atau menzahirkan sebarang perubahan dasar kerana masuklah parti yang mana pun, gabungan yang mana pun, keadaannya tetap sama. Itu menyebabkan sebahagian besar pengundi atas pagar merasakan baik tak yang mengundilah sama je dia orang. Jadi sebab itu kita kena bawa kembali keseluruhan diskusi dan fokus politik itu kepada soal masalah rakyat. Kan? Maksudnya, dan saya memang ulang benda ni sebelum pilihan raya umum lagi. Orang mungkin setuju, orang mungkin tak setuju. Kita tidak boleh taksub kepada personaliti. Ahli politik sehebat mana pun mereka, di belah mana pun mereka, datang dan pergi. Yang kita perlukan ialah satu pasukan yang cekap, yang betul-betul ikhlas dan yang mereka tahu bahawa mereka digaji untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan hebat atau tidak hebat mereka ialah seberapa cepat dan kreatifnya mereka melahirkan penyelesaian untuk memastikan perkara-perkara ini diselesaikan dengan segera. Yang itu jarang berlaku lagi. Sebab itu timbul rasa bosan dengan politik. Berbalik kepada soalan pemilihan keadilan, Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution dipetik oleh Asrawani menyatakan bahawa beliau tidak akan membuat keputusan terburu-buru untuk merebut jawatan. Dan kami di Asrawani sebenarnya meraihkan perbezaan pendapat dan
jika kami ingin membuat satu perdebatan di antara Rafizi bersama dengan sesiapa pun yang ingin bertanding jawatan Timbalan Presiden, sama ada Datuk Seri Saifuddin ataupun orang lain, adakah Rafizi sudi untuk berdebat dengan calon-calon sedemikian? Saya lebih daripada sudi kerana saya memang suka berdebat daripada dulu. Saya dengan Khairi sudah berdebat, dengan pimpinan UMNO. Saya ingat masa zaman Wan MDB, apabila pimpinan kanan UMNO tak berani berdebat, dia hantar siapa pun saya debat saja. Yang penting dia bukan soal berdebat, individu, ego dan sebagainya. Yang penting ialah rakyat ingin melihat bahawa diskusi itu kembali kepada mereka. Kan? Jadi kalau melalui perdebatan di antara calon-calon timbalan presiden, itu boleh membantu memberi gambaran dan bayangan kepada rakyat apa rancangan, apa tawaran dan bagaimana setiap calon itu boleh membantu mendekatkan kembali PKR kepada rakyat. Saya rasa ia sesuatu yang boleh membantu bukan saja soal kempen pemilihan tetapi melonjakkan PKR di mata rakyat. Jadi sesuatu yang perlu dialu-alukan. Jadi saya beritahu masa awal-awal, insya-Allah saya boleh lapangkan masa. Name the time and place nak kata. Name insya-Allah. Ya. Okey, terima kasih Rafizi kerana meluangkan masa bersama kami. Jika anda terlepas pandang mana-mana bahagian dalam wawancara ini, sila layari astroawani.com dan cari Rafizi Ramli ataupun Keadilan ataupun Agenda Awani. Sekian, saya Ibrahim Sani, jumpa lagi.